Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan juga pendengar. Kita sambung teaching video kita mengenai second shift theorem yang double ya. So kita lihat satu contoh. Kita belum nak pergi lagi kaedah alternatif yang saya sebutkan sebelum ini. Kita lihat satu contoh kat sini, macam mana kita nak menyelesaikan contoh ini. Kita nak mendapatkan Laplace bagi semua ni ya, function ini. Jadi kita ada dua function kat sini, kita ada exponent dan juga ada h kat sini. Jadi first of all kita dah dapat detect soalan ini argument dia tak sama. Jadi kita kena jadikan dia sama. Jadi kita kena make use of this. Yang ni yang ini. Jadi dari sini kita dah dapat tahu dah dia punya a tu adalah 2 2. So this part dia akan produce exponent this part akan produce exponent. Yang ini kita akan make up lah, akan substitute. Jadi cara dia adalah yang macam ni. Lihat sini. Okey. Jadi kalau kita perhatikan solution ini, kita akan start dengan apa? Tengok yang ini, yang h ini, yang saya gerakkan ni kan, h ini dia akan jadi eksponen kan, iaitu yang inilah, yang ni dia akan jadi eksponen power of minus as, di mana a tu adalah 2, kita masukkan aja. Okey. So dekat sini h dah settle. H dah settle. Dia punya Laplace lah. Cuma sekarang adalah yang bahagian ini, yang bahagian eksponen ini sendiri, yang bahagian ft ni lah ya. Ft ini kita kena buat macam ni. T sama dengan T tolak 2 tambah 2. So this whole bunch of T punya expression ini kita akan substitutekan ke dalam di sini yang saya gerakkan ni, T so kita masukkan semua kat sini, masukkan dan kita sesuaikan, kita simplifykan dia dan kita dapat bentuk ni lah, exponent power of minus 2 dan exponent power of minus t minus 2. So yang ini akan berada dekat sini. Okey, kat sini. Jadi kita lihat yang exponent power of minus 2 ini kita boleh letakkan dekat luar. Dan sekarang kita ada dua function kan, exponent yang ini dan juga h, di mana kedua-duanya argument adalah sama. Jadi from here kita dah boleh guna second shift ya. So yang ini kita akan ini kita akan jadikan Laplace ya. Laplace exponent negative t. Ini dan yang bahagian ini memang originally dia akan dapat yang inilah, yang bulat ni so jadi negatif eksponen negatif 2s ini inilah adalah ini inilah yang h dia, inilah h dia. Yang eksponen negatif 2 ni memang ada kat luar, ini adalah dia punya h dia. Yang ini adalah baru kita nak selesaikan yang eksponen tadi tu saya ambil contoh ini sebab dia melibatkan semua tu eksponen, jadi takut kita confuse so jadi tengok elok kat sini. Jadi daripada jadual Laplace transform kita check betul-betul, kita sesuaikan, kita pilih betul-betul dan kita simplifykan dia. Akhirnya kita dapat jawapan seperti berikut. Yang ni contoh ini bukanlah pelik, tetapi contoh ini kalau kita perhatikan kan, barisan ini sahaja yang saya gerakkan ni banyak eksponen, semua eksponen. So jangan tersilap lah, jangan terkeliru. Cuma ingat semula yang sebenarnya apabila kita dapat yang double yang macam ni kan, yang h ini akan produce eksponen tau kan. Yang ini baru kita akan play around dengan nak buat substitution ke dan sebagainya. Okey. So sekarang ni kita akan pergi kepada our alternative punya approach yang ini. So saya nak tunjukkan semula kita punya the whole structure sebelum ni Mana dia? Structure kita mana? Oh, yang ini. Yang ini Okey.
Video sebelum ni saya ada terangkan yang ini juga, sama je, right, sama je, di mana piecewise, unit step, dan daripada bahagian ini kita ada dua, single dan juga double kan. So jadi dalam double ini kita baru ada second shift. Second shift kita guna apabila argument dia sama. Apabila argument tak sama, kita kena buat something terlebih dahulu, di mana kita akan buat yang ini, yang nombor satu ini, yang sekarang kita buat kan. Lepas tu kita akan substitutekan ke dalam FT, dan baru kita buat second shift yang ini. Jadi kalau kita lihat sekejap, kita lihat second shift kat sini saja, nak tunjuk je lah, takut terkeliru. Cuba kita lihat kat sini. Kalau yang ini yang double, yang similar argument, cuba lihat, ini F, ini H, betul tak? Jadi yang H ini akan automatically akan jadi eksponen tau, yang ini ni, nampak tak? Dia jadi eksponen power of negative AS. Yang H yang H akan jadi eksponen. Lepas tu kita akan darab dengan Laplace FT, Laplace function yang sebelah ni lah. FT bukan FT tolak A, FT. So jadi H akan terus jadi eksponen. Yang kawan ni pula akan kita Laplacekan dia. Laplacekan dia Laplace FT je lah, FT. Okey. Ini yang part ini kita dah tahu dah. Yang cara alternatif yang kita nak belajar sekarang adalah yang ini. Jadi saya minta maaf sebab dalam video sebelum ini ada sedikit silap. Silap ni kat mana? Dekat sini. Dalam video sebelum ini saya tulis yang eksponen ni betul, yang ni betul, yang ini Laplace ini sebelum ni saya tulis F T tolak A, tapi sebenarnya T tambah A, T tambah A. Ini T tambah A. Ini saya perbetulkan dalam video ini. Jadi kalau kita perhatikan betul-betul dalam kaedah alternatif ini, yang H ini dia akan remain tau. Dia akan remain, akan produce eksponen. Ini akan kekal macam ni. Yang kita nak play around adalah kawan dia, function ni. Yang ini. Yang ini yang kita kena jadikan macam ini. Okey, dalam kaedah yang pertama yang kita belajar tadi kan kita ada substitution kan. Sebenarnya yang ini pun ada substitution juga. Sama je, dua-dua tu ada substitution. Cuma ini mungkin lebih mudah sebab substitutionnya hanya terus kita ambil, nampak ni, T tambah A kan. Okey, function kita adalah FT. Jadi apabila kita nak Laplacekan dia, kita nak Laplacekan function yang F tambah T tambah A. Jadi kita buat je lah, kita substitutekan T tambah A ni ke dalam function yang asal, dan baru kita Laplacekan. So maksudnya kita dapat avoid yang ini. Nampak tak? Kalau kaedah yang mula-mula ini kita ada nombor satu ni. Nombor satu ni kita kena buat macam ni kan. T sama dengan T tolak A tambah A. Nampak tak? Dia macam rumit sikit. Lepas tu kita nak substitute pula ke dalam FT. Lepas tu baru apply second shift kan. Yang ini kita terus, kita tak ada step nombor satu ini. Maknanya kita dah tahu dah, we are given FT. Now untuk Laplace kita tahu keperluan dia adalah FT tambah A. So jadi kita cari dulu FT tambah A ni, kita dapatkan dulu dan kita kembangkan dia satu persatu, dan baru kita Laplacekan dia. Faham tak? So macam tu. Itu cara yang kedua lah. Jadi apa yang saya sebutkan ini, dia akan berada dekat slide yang ini. Alternatively, yang ni. Ini. Right? So, alternatively, for the question which argument are not similar, the following step can be used. So, ini adalah cara alternatif. Tak kisahlah kamu nak pakai cara yang mula-mula ke, nak cari ini ke, tak kisah. Jadi, cuba kita lihat cara ni macam mana. Sebiji macam rumus tadi lah. So, kita nak cari Laplace transform untuk yang double. Yang double macam ni. Tapi argument dia tak sama.
kan? Ini T tolak A. Jadi kita nak kalau cara yang pertama tadi kita nak samakan dia kan, kita nak samakan argument dia. Cara yang kedua ini cuba lihat ada perubahan sedikit, iaitu dekat sini. Jadi maknanya yang H ini faham kan, dia akan kekal produce the exponent. A ni apa? A ni kita carilah based on soalan. Jadi yang kita nak cari adalah yang ini. Okey. So jadi kita pertimbangkan contoh, ini contoh sama tadi kan, yang sebelum ni kan. Jadi kita pertimbangkan, katakan satu function ini mt mt ni yang ni lah, semua-semua ni lah semua-semua ni f darab h ni, katakan satu function m, katakan m jadi kita ada, ini adalah ft ni adalah h ini tak ada isu sebab h will produce an exponent. So kita dapat exponent power of negative 3s lah, 3s ya. So ini settle. Ini settle. Yang belum settle adalah yang bahagian ini. Jadi apa yang perlu kita buat? Kalau ikut kepada teorem ini, yang ini dia kata suruh dapatkan f t tambah a. A sekarang berapa? A sekarang kan 3 kan. So maksud dia kita nak cari f t tambah 3. Ft kita dah diberi. Ya. Ini dah ft. So nampak tak saya take note, saya buat note kat sini. Ganti dengan t tambah 3. Faham kan kenapa t tambah 3? Sebab kita ikut rumus dia. Jadi kita pun gantilah semua ni. Saya gantikan ft tambah 3 kan. Saya gantikan semua. Last kali saya dapat yang ini. Saya nak blockkan dia. Last kali kita dapat ini. Okay guys, kita dapat yang ini kan. So bila dah dapat yang ini, kita laplaskan lah. So ini kita akan laplaskan dia. So kita akan laplaskan dia. Laplaskan dia satu persatu satu persatu guna jadual Laplace. Jadi maknanya inilah dia dispat. Dispat yang saya gariskan ini. Dispat. So jadi kita akan laplaskan satu persatu, iaitu 2t kuasa 2, 15t, 26 dan sebagainya. Lapaskan dia dan kita akan dapatkan jawapan dia. Kan sama kan? Sama dengan yang contoh sebelum ini. Jadi kita boleh guna dua cara. So itu adalah cara alternatif dia ya. Ada contoh lain tak? Okey, yang ini. Yang ini ya. Jadi yang ini pun, yang ini apa ni? Okey. Kita diberi satu polinomial. Ini daripada awal dari awal kita dah buat dah. Jadi kita gunalah tadi tu yang G1 tambah G2 tolak G1 dan seterusnya kan. Ini adalah kembangan daripada polinomial tersebut. Step yang pertama Lepas tu dari sini kita nak laplaskan semua sekali. Laplaskan semua sekali. Jadi satu-satunya yang tak ada problem adalah yang ini. Ini yang tak ada problem kan. Sebab dia stand alone kan. Yang perlu kita buat something adalah dispat. Sebab ini adalah Laplace bagi dua function. Function satu ft kat sini. Lepas tu ni function 2 kan, h kan. Dan ingat h ini tak ada problem sebab dia akan produce exponent. Cuma yang ini, yang ini kena buat something lah. Jadi kita akan guna kaedah alternatif yang kita baru belajar tadi. Kita perhatikan daripada sini, ini adalah t tambah 2 pi. Maka kita gantilah t sama dengan t ini adalah t tolak 2 pi. Jadi untuk kaedah alternatif, kita pilih t sama dengan t tambah 2 pi, gantikan ini ke dalam sin t tolak cos t tu. Ganti terus saja. Jadi bila kita ganti terus, adalah dimana pengiraan dia, kita akan dapat jawapan seperti ini. Agak panjang juga kan. Saya rasa saya ada bagi solution dekat sini ke. Kejap kamu boleh lihat. Ini. Okay guys. So saya terangkan sini ada full solution dekat sini. Nampak So first step ini
kita akan pecahkan piecewise function tersebut. Ini boleh rujuk dalam teaching video saya macam mana kita rumus dia ya, yang GG itulah G1 tambah G2 tolak G1 H dan sebagainya lah. Ini ya. Lepas tu kita akan mulakan dengan Laplace kita. We are going to Laplace everything lah, semua sekali ya, semua sekali. Dan Laplace cos t tak ada masalah apa-apa, tengok table aja. Ini senang. This part ini yang kita nak buat tu, yang saya masukkan tadi tu. Jadi kita akan, nampak tak ni, t plus 2 pi kan. Ini pula tolak cos t plus 2 pi. So macam ni. Ini kita sedang menggunakan kaedah alternatif yang kedua yang kedua tu. Dan kita perhatikan dekat sini H ni is always produce exponent. Dia pun macam stand alone jugalah sebenarnya. So jadi dekat sini tak ada isu. Ini kita substitute sahaja dan kita akan mencari Laplace setiap satu ini. Okey, Laplace setiap satu ini kita akan apply apa ni? Jadi sin t jadi cos t. Ini mana dapat ni? Ini kita apply apa? Ini kita akan apply second shift. Okey, dekat sini saya tulis sikit. Ini kita akan apply second shift. Betul ke? Second shift ke? Yalah, betul lah. So kita akan apply the second shift sekarang dekat sini. So jadi bila kita nak dan ini adalah dia punya cara lah. Teruskan terus kat sini second shift, dan kita ni, yang ini kita check jadual ini check jadual Laplace transform. Yang ini jadual Laplace transform. Ingat lagi tak yang ini second shift ni? Ini second shift ini kan, ini adalah eksponen darab semua ni kan. Jadi second shift kat sini ingatkan semula second shift tu macam mana. Ini second shift. Ini dia second shift. Alright, second shift dia. Second shift adalah ini, nampak tak ni ft sahaja kan. Ft saja, eksponen darabkan dengan Laplace ft. So jadi sebab itulah dekat sini kita ada macam ni sahaja. Ni second shift So yang ini second shift nampak tak? Ini eksponen darab dengan Laplace ini. Ini kena cari ft lah. So dia akan jadi sin t dan juga cos t only. Jadi dari sini kita simplifykan, lihat jadual Laplace transform, dan kita akan dapat jawapan yang ini. Okay guys, so saya rasa saya stop sampai sini dulu. Cuba fahamkan, cuba lihat semula apa yang saya cuba sampaikan tadi. So hope you enjoy the video. See you in the next video.